السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح. الله أكبر. الصلاة على النبي سيدنا الله عشقه. سد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت بالصلاة خير من الجمعة والإمام يكتب فقد لغى ومن لغى فليكتب أقصد الشيخ يقول لك الخطيب لك الخطبة maka sia-sia alaikum disebut itu tidak disebut dalam ma'adah oleh itu dengan agenda diwajibkan pengajaran beberapa perkembangan bersama mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan orang-orang dan orang-orang di sisi Allah insyaAllah. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap daripada kamu melihat, yakni memikirkan apa yang telah kamu sediakan daripada bekalan-bekalan amal kamu untuk menghadapi hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, menjadi pemimpin bermaksud seseorang itu telah memikul satu bebanan atau tanggungjawab yang amat berat. Dan dia terpaksa berhadapan dengan soal jawab yang berat di hadapan Allah di akhirat nanti. Dia bukan sahaja bertanggungjawab terhadap dirinya, tetapi dia juga turut bertanggungjawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Situasi ini sepatutnya menimbulkan rasa takut dan gerun dalam hati setiap mereka yang menyedari betapa besarnya bebanan yang terpaksa mereka tanggung apabila mereka dilantik menjadi pemimpin. Namun bagi sesetengah manusia yang tidak sedarkan diri, kedudukan dan kekuasaan menjadi satu kegilaan, bahkan menjadi satu rebutan buat mereka, sehingga kan kadang-kadang ada di kalangan mereka yang sanggup bercakaran sesama sendiri demi untuk mendapatkan kedudukan dan kekuasaan yang diimpi-impikan. Ada juga yang melihat jawatan dan kuasa ini sebagai satu amanah daripada Allah. Namun tidak kurang pula yang melihat ianya adalah sebagai suatu kesempatan dan peluang untuk mereka mengaut kemasyhuran, mencari kedudukan, serta mengaut kekayaan sebanyak mungkin. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang pemimpin Islam yang telah berjaya melakarkan sejarahnya yang tersendiri. Walaupun mengikut catatan sejarah, Umar bin Abdul Aziz hanya sempat memerintah selama 2 tahun sahaja. Dalam tempoh 2 tahun inilah beliau telah berjaya mengukir namanya dengan penuh keindahan di persada sejarah yang tetap akan dikenang sehingga bila-bila. Hubungan jiwanya yang mengharapkan habuan dan balasan daripada Allah pada hari akhirat telah menjadikan kepimpinannya penuh dengan keadilan dan mengundang rahmat dari Allah yang mencurah-curah. Sekalipun pakaiannya sebagai khalifah hanyalah daripada kain yang murah harganya, kehidupannya penuh dengan sederhana, walaupun dia sebenarnya dikelilingi dengan segala bentuk kemewahan, tetapi keadilannya tidak dapat dibeli dengan apa-apa harga sekalipun.
Sejarah tidak pernah mengagung-agungkan kemewahan harga pakaian atau kediaman seorang pemimpin dengan kenangan yang indah. Bahkan dalam catatan sejarah, sikap suka bermewah-mewah di kalangan pemimpin telah banyak menghasilkan sejarah hitam buat mereka. Ini kerana sejarah hanya akan mengingati keadilan dan kejujuran seorang pemimpin. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika mana beliau dilantik menjadi khalifah, jelas kelihatan pada wajahnya perasaan sedih dan hibah. Walaupun pada tanggapan orang lain, dia sepatutnya bergembira dengan pangkat, jawatan serta kedudukan yang telah diberikan kepadanya. Ketika para pembesar negeri menanti-nanti kemunculannya di hadapan khalayak ramai, setelah beliau baru dilantik menjadi khalifah, namun mereka tidak dapat bertemu dengannya, maka mereka bertanya kepada anak Umar bin Abdul Aziz, "Kenapakah ayahmu belum keluar lagi untuk bertemu dengan kami?" Lalu jawab anaknya, "Sejak ayah aku dilantik menjadi khalifah, ayah aku terus bersendirian bersalat dan menangis. Apabila ibuku masuk bertemu dengannya, kelihatan air mata ayahku bercucuran hingga basah janggutnya. Dan apabila ibuku bertanya kepada ayahku, ayahku berkata, 'Wahai Fatimah, aku telah dibebankan dengan urusan umat Muhammad yang terdiri daripada berbagai bangsa, maka aku sedang memikirkan tentang nasib rakyatku yang fakir, miskin. Aku sedang memikirkan tentang nasib rakyatku yang kelaparan. Aku sedang memikirkan keadaan rakyatku yang sakit lagi menderita. Aku sedang memikirkan keadaan rakyat aku yang tinggal di kawasan kampung, yang hidupnya susah. Aku sedang memikirkan keadaan rakyat aku yang telah dizalimi dan dipaksa. Aku sedang memikirkan keadaan rakyat aku yang menjadi tawanan perang. Aku sedang memikirkan keadaan rakyat aku yang umurnya sudah tua, uzur pula keadaannya, tidak mampu bekerja untuk menyara kehidupan mereka. Aku sedang memikirkan keadaan rakyatku yang mempunyai ahli keluarga yang ramai, sedangkan pendapatannya sedikit dan tidak mampu untuk menyara ahli keluarganya. Aku sedang memikirkan rakyat aku yang seumpama dengan mereka yang berada di segenap pelosok negara. Aku sedar, wahai Fatimah, Tuhanku akan bertanya kepadaku mengenai keadaan mereka semua. Adakah aku telah melaksanakan tanggungjawab aku sebagai pemimpin, atau sebaliknya? Wahai Fatimah, aku bimbang alasanku tidak cukup kukuh untuk melepaskan diriku daripada soal jawab di akhirat nanti. Aku bimbang nasibku di akhirat, lalu aku menangis kerana mengenangkan nasibku di akhirat sana. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, umat manusia dan kita juga amat merindui dan menanti-nanti untuk kita memiliki pemimpin yang penuh dengan keikhlasan dan kejujuran seperti ini. Alangkah indahnya negeri kita, alangkah indahnya negara kita, jika kita dikurniakan pemimpin yang sentiasa takutkan Allah dan sanggup meletakkan keadilan mengatasi segala-galanya, walaupun melibatkan kepentingan mereka sendiri. Sejarah telah merakamkan bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau berkuasa sebagai khalifah, pernah suatu ketika berlaku pertikaian
di antara beliau dengan seorang Yahudi yang merupakan rakyat di bawah pemerintahannya. Pertikaian berlaku apabila Yahudi tersebut hendak menjualkan kudanya. Lalu Sayyidina Umar yang nampaknya berminat dengan kuda tersebut meminta untuk mencubanya terlebih dahulu. Namun setelah dicubanya, kaki kuda Yahudi itu tercedera sehingga cacat. Lalu Khalifah Umar berkata kepada Yahudi tersebut, carilah seseorang yang dapat menghakimi atau menjadi hakim di antara kamu dengan aku untuk menyelesaikan kes di antara aku dengan kamu. Lalu kata Yahudi tersebut, aku reda dengan Shuraih al-Iraqi sebagai hakim untuk menghakimi kes di antara aku dengan kamu. Shuraih al-Iraqi adalah seorang sahabat yang bertakwa lagi bijaksana dalam penghakiman. Dan apabila diangkat kes ini kepada Shuraih al-Iraqi, lalu dia berkata kepada Umar yang merupakan khalifah, yang merupakan pemimpin tertinggi pada waktu itu. Kata Shuraih, wahai khalifah, engkau telah mengambil kuda Yahudi ini dalam keadaan elok dan tidak cacat, maka engkau bertanggungjawab ke atasnya. Dan hendaklah engkau pulangkan kuda itu dalam keadaan elok dan tidak cacat kepada tuannya. Di atas ketegasan Shuraih al-Iraqi menegakkan keadilan, sekalipun melibatkan kepribadian Khalifah Umar, maka Shuraih al-Iraqi telah dilantik menjadi hakim besar pada ketika itu. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, umat ini amat merindui dan mencintai suasana pemerintahan yang adil, seperti mana khalifah-khalifah Islam yang terdahulu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah juga berkata kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa ketika mana hendak dilantik menjadi gubernur di zaman pemerintahan Umar, Umar berpesan kepadanya, wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau hanyalah seorang daripada rakyat jelata, melainkan disebabkan engkau sebagai gubernur, maka engkaulah orang yang paling berat akan menanggung beban tanggungjawab di antara mereka. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, justru itu keadilan dan kesaksamaan adalah teras utama kepada pemerintahan dalam Islam. Disebabkan keadilan yang pernah ditunjukkan oleh para khalifah yang terdahulu, maka ribuan manusia menganut Islam. Atau paling tidak pun, mereka sangat ingin berlindung di bawah pemerintahan Islam. Namun jika ada pemimpin-pemimpin Islam yang gagal untuk mempamerkan sistem dan pelaksanaan pemerintahan yang adil lagi saksama, maka bukan umat Islam sahaja yang tidak mahu menerima Islam. Bahkan mereka yang bukan Islam pun tidak akan memandang hormat kepada Islam. Jika ada pemimpin di dunia ini yang menangis kerana mengenangkan nasib rakyat jelatanya dan menangis kerana mengenangkan nasib mereka di akhirat nanti, maka rakyat akan tersenyum gembira kerana bahagia disebabkan mendapat pemimpin yang adil dan pemimpin yang penuh dengan kasih sayang terhadap mereka. Dan pemimpin-pemimpin seumpama ini tidak akan menangis lagi di akhirat sana. Namun, jika ada pemimpin-pemimpin yang asyik ketawa dan bergembira di atas penderitaan rakyat jelata, sedangkan rakyatnya menangis menderita, maka pemimpin-pemimpin ini akan dibimbangi menangis dan menyesal besar di akhirat nanti. Jadilah pemimpin yang dirindui. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. وزد وبارك وتفضل بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك وأسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إليك نشكو وإياك نرجو أن تدفع عنا البلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك الأمين الكريم توانكو سلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بدليشة ابن سلطان صالح الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.